Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya sihat, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan masih lagi kuat, bertenaga menjalani ketakwaan, untuk mendapatkan ketakwaan, menjalani perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah berpuasa, insya-Allah. Semalam kita telah ceritakan mukaddimah, permulaan bagi cerita ataupun sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita akan sambung. Maka tajuk pada hari ini adalah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Islam diturunkan di Jazirah Arab. Jadi subhanallah, kalau kita perhatikan dekat sini semalam, kan, sebelum Islam datang, maka Jazirah Arab ini, orang-orang Arab, mereka ni masih lagi suci, mereka lagi masih bersih. Maka jiran-jiran mereka adalah beberapa empire yang besar. Kan, kita ada empire Rom, kita ada empire Parsi, kita ada orang-orang India, kita ada pada waktu itu Greek dan sebagainya. Maka mereka semuanya dah bertamadun, mereka semua dah maju. Maka tinggal lagi satu kelompok di mana pertengahan antara empire-empire yang ada, iaitu orang-orang ataupun Jazirah Arab. Subhanallah. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih sedemikian? Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih Jazirah Arab ini diturunkan Islam kepadanya? Subhanallah. Maka dekat sini ia adalah untuk, mungkin hikmah di sebaliknya adalah, okey, Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilih, maka dia adalah seseorang yang ummi. Maka seseorang yang ummi di sini maksudnya tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Tetapi ada juga yang mengatakan zaman itu ramai dah malas menulis, tak banyak membaca. Jadi itulah dinamakan jahiliyah. Bukan mereka bodoh, bukan mereka tak bertamadun, tetapi ada sesuatu elemen yang mereka dah kurang melakukan. Subhanallah. Kita ambil pada teks, kita mengatakan bahawasanya Allah Subhanahu Taala telah memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan daripada golongan orang Arab. Maka kita nak kena faham persekitaran Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana diutuskan di situ, wujudnya suatu suasana yang di mana ramai di antara mereka buta huruf. Buta huruf kalau dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain, dengan jiran-jiran mereka yang lain, yang di mana kita nampak seperti mereka yang berada di kerajaan Rom, kerajaan Parsi, negeri India, yang di mana mereka semuanya dah ada berfalsafah, mereka ada ilmu. Maka mereka ni tak bodoh, mereka ni pandai, bertamadun, dah hebat. Cuma takut apabila Allah Subhanahu Wa Taala putuskan kepada mereka Nabi, maka mereka akan, atas kepandaian mereka itu, mereka akan bermegah-megah, mereka akan berebut-rebut untuk jatuhkan antara satu sama lain. Pertama. Yang kedua, kemungkinan besar di negeri Arab, Jazirah Arab ini, yang di mana pemikiran mereka masih bersih lagi, pemikiran mereka masih suci lagi. Kalau semalam saya ceritakan bahawasanya orang Arab zaman jahiliah, mereka berani, mereka suka akhlak-akhlak yang terpuji seperti tepati janji, mempertahankan saudara, mengikram tetamu, mengikrami tetamu, dan juga janji, mereka taat dan sebagainya. Tetapi kita dapati bahawasanya akal fikiran mereka masih lagi bersih, masih lagi suci, tak diracuni oleh sebarang tamadun, kan? Tak dikacau dengan pemikiran-pemikiran yang sungsang, dan tidak ada falsafah-falsafah yang berserabut. Mungkin atas sebab itu memang orang Arab terpilih. Subhanallah. Itu juga menunjukkan bahawasanya apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam
tak pernah membaca, tak pernah mempelajari kitab-kitab sejarah, kitab-kitab turas, kitab-kitab samawi yang ada pada waktu itu. Subhanallah. Dan ini juga boleh mengelakkan sangkaan buruk, syakwa sangka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada mereka yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah, bahawasanya mereka telah mempelajari, dapat idea, dapat satu fikrah untuk menyampaikan, untuk mengajak kepada agama yang baru. Maka dari sini sebab yang paling utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ummi, seseorang yang tidak mengetahui tentang sejarah-sejarah silam dan sebagainya, tidak mengetahui tentang agama-agama lain, tulen datang dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah antara sebab-sebabnya. Subhanallah. Kan, seperti mana dikatakan tadi, okey, Rasul sallallahu alaihi wasallam diutuskan ummi, maka seperti mana dalam ayat Al-Quran, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah SWT telah mengutuskan daripada kelompok satu kumpulan yang kebanyakan mereka buta huruf, jahil, seseorang utusan yang Rasul daripada kalangan mereka untuk menyampaikan kepada mereka ayat-ayatnya. Subhanallah. Dan menjauhkan mereka daripada perbuatan syirik dan mengajar kepada mereka kitab-kitab dan hikmah, dan sesungguhnya mereka itu dahulunya dalam keadaan sesat yang amat sangat. Subhanallah. Maka ini yang berlaku. Atas sebab kenapa Allah SWT memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang Arab. Subhanallah. Zaman di mana Arab mereka ni jahil. Ada beberapa hikmah juga yang di mana Allah SWT lebih mengetahui, antaranya adalah Jazirah Arab, Mekah, di situ terletaknya Kaabah. Maka Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Kaabah tu jugalah menjadi tempat tumpuan manusia dari segi yang sekeliling tempat itu untuk pergi beribadah di sana, kan, untuk melaksanakan ataupun mempraktikkan rukun-rukun agama. Dan juga Mekah itu telah beberapa proses yang di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam mereka datang, kan, dan di situ mereka membina Kaabah, dan di situ juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemungkinan besar itu adalah jawapan, hadirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah jawapan daripada doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam yang berbunyi daripada surah Baqarah, pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasula minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Yang bermaksud dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membina asas-asas ataupun dasar Baitullah bersama Nabi Ismail alaihissalam, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tertunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak dan cucu-cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan juga tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Maka ini yang doa
yang dikabulkan, ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau dan mengajarkan kepada mereka Quran dan juga hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Subhanallah. Maka atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, jawapannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, dari segi geografi, dari segi ilmu alam, kemungkinan besar hikmahnya adalah negeri Arab mereka berjiran dengan beberapa empire. Maka beberapa empire ini senang. Mereka ni diberikan tanggungjawab untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam kepada semua manusia. Maka akibat itu kita dapati bahawasanya negeri Arab, Jazirah Arab terpilih kerana mudah untuk tersebarnya Islam. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif. Kan? Kebiasaan orang Arab, mereka akan sentiasa bermusafir untuk bisnes. Kebiasaan mereka syita was-saif, musim sejuk dengan musim panas. Musim sejuk mereka akan pergi ke Yaman, musim panas mereka akan pergi ke Syam. Maka Yaman tu di Afrika. Kalau Syam, negeri Syam terdiri pada 4 negeri. Okey, kita ada Syria, kita ada Jordan, kita ada Lebanon dan kita ada Palestin. Jadi 4 negara itu dinamakan Syam. Subhanallah. Maka apa yang kebiasaan ni orang-orang Quraisy ni mereka lakukan? Kalau mereka pergi ke Afrika, mereka akan beli simen ataupun gam, ataupun mereka akan beli dalam bahasa Inggeris ivory, kan? Dan mereka akan membawa balik emas dan juga kayu-kayu yang berharga daripada Afrika. Kemudian daripada Yaman mereka akan membeli julud ataupun kulit-kulit dan juga minyak wangi dan juga pakaian. Daripada Iraq mereka akan bawa balik spices. Mereka akan membawa balik spices seperti cili, kan, serbuk-serbuk dan sebagainya. Dan juga daripada India mereka akan membawa balik emas-emas dan juga tin, dan juga dekat sini batu bata yang berharga. Subhanallah. Dan juga kalaulah daripada India juga mereka akan membawa balik saffron ataupun za'faron. Daripada Mesir, daripada Syam mereka akan membawa balik minyak-minyak dan juga membawa balik kayu-kayu dan senjata-senjata, pakaian daripada harir ataupun daripada sutera dan juga Arab. Jadi inilah tempat-tempat yang mereka sentiasa lalui. Jangan terkejut, bukan saja orang lelaki yang pergi, tetapi antara wanita-wanita yang masyhur pada waktu itu adalah seperti Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga seseorang yang bernama Hanzaliyah, ibu kepada Abu Jahal. Maka mereka berdua ni bisnes mereka memang masyhur. Bisnes mereka menjadi. Subhanallah. Jadi ini yang berlaku yang pada waktu itu di zaman jahiliah sebelum Islam datang. Maka nampak tak perjalanan yang sangat mudah, pergi balik, ulang alik dan sebagainya untuk menjana kehidupan di Mekah. Subhanallah. Mungkin inilah antara sebab-sebabnya, kesenangan, mudahnya untuk tersebarnya dakwah Islamiah. Ketiga, kemungkinan besar adalah hikmahnya kenapa bahasa Arab itu dipilih sebagai media dakwah ataupun bahasa dakwah, bahasa Islam. Okey, kenapa? Wallahu alam, hanya Allah saja yang mengetahui. Tetapi kalau kita perhatikan bahawasanya bahasa Arab ni memang ada keistimewaannya. Kan, bahasa Arab dengan jelas kita dapati bahasa Arab ni banyak keistimewaan yang susah didapati dalam bahasa-bahasa lain. Maka sebab itulah
kemungkinan besar memang layak untuk dijadikan bahasa yang pertama dan utama untuk umat Islam di mana-mana saja mereka berada. Subhanallah. Kalau kita perhatikan, bahasa Arab ni terlalu spesifik. Mereka ada melalui beberapa perkataan yang persamaan dan sebagainya, tetapi pemilihan perkataan itu memang sangat utama, memang sangat baik. Memang kalau kita tak boleh membezakan, kita tak boleh menukarkannya dengan perkataan lain. Subhanallah. Inilah keistimewaan bahasa Arab. Subhanallah. Jadi kita perhatikan sebelum Rasul SAW dilahirkan adalah beberapa perkara yang berlaku. Subhanallah. Beberapa perkara yang berlaku di antaranya adalah sebelum Rasul SAW dilahirkan, maka Rasul SAW dilahirkan dalam keadaan beberapa perkara yang sangat menakjubkan, menunjukkan keajaiban. Ada mungkin mengatakan adalah petanda-petanda bahawasanya akan bangkitnya seorang Rasul. Maka sebelum kelahiran Rasul SAW, antaranya adalah ada 14 anjung Dewan Kisra jatuh, runtuh. Jarang-jarang runtuh. Maka runtuhnya Dewan. Anjang-anjang Dewan di Parsi, di Persia. Kalaulah perhatikan dekat situ, api terpadam. Orang-orang Majusi, pengadut Majusi, api terpadam. Selama 1000 tahun tak pernah terpadam. Mereka sentiasa jaga dengan meletak minyak dan sebagainya supaya api itu sentiasa menyala. Tiba-tiba terpadam. Subhanallah. Ketiga, robohnya gereja-gereja yang dikenali, yang masyhur di Tasik Sawah. Nama tempat tu Sawah, yang sebelum ini sentiasa sesak dengan pengunjung. Maka subhanallah, gereja-gereja ini roboh. Jadi inilah antara perkara-perkara yang berlaku sebelum lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tahu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun Gajah. Maka esok insya-Allah kita akan sambung dengan cerita berkaitan dengan tahun Gajah, kenapa dinamakan tahun Gajah, dan sentiasa kita membacanya dalam bacaan kita dalam Al-Quran. Kita membaca ayat-ayat ini. Subhanallah. Maka nantikan kita jumpa esok biiznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.